Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, tak lain tak bukan Sehistrozi dalam e-tuition subjek apa? Yes, subjek sejarah. Okey, untuk hari ini merupakan video sambungan. Okey, untuk topik yang sebelum ini iaitu mengenai kesedaran negara bangsa. Okey, so untuk hari ini, kita akan belajar mengenai konsep masih lagi negara bangsa. Kita dah belajar banyak konsep-konsep negara bangsa sebelum ini. Negara bangsa Malaysia, negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka dan sebagainya. Dan untuk hari ini, yes, kita akan belajar mengenai konsep negara bangsa Eropah moden. Okey, konsep negara bangsa Eropah moden. Okey, so apa yang kita akan belajar dalam konsep bangsa Eropah moden ini adalah kita akan tengok bagaimana orang-orang Eropah melihat ataupun melihat perspektif kalau negara bangsa mengikut pandangan mereka. Bagaimana mereka melihat negara bangsa itu sendiri. Sebab macam saya kata di awal-awal bab yang ketiga, saya kata konsep negara bangsa ini berbeza-beza mengikut kawasan, berbeza-beza mengikut wilayah, berbeza-beza mengikut kerajaan dan juga negara. Dan begitu juga dengan orang-orang Eropah. Mereka melihat konsep negara bangsa ini berbeza dengan orang-orang dekat Malaysia. Okey, so kita akan tengok bagaimana konsep negara bangsa di Eropah. Okey, so kita akan tengok dahulu bagaimana idea kewujudan negara bangsa di negara mereka. Okey, dekat Eropah kita tahu, nanti korang akan belajar pada bab yang ke-9, okey, mengenai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Okey. Okey, kalau korang tengok dekat sini, konsep negara bangsa mereka wujud daripada 3 peristiwa, 3 revolusi. Apa ini revolusi? Revolusi bermaksud satu perubahan yang besar, okey, yang berlaku di negara di Eropah. Okey, kita ada revolusi Inggeris yang berlaku di England, kita ada revolusi Perancis yang berlaku di negara Perancis, dan kita ada revolusi Amerika. Dan ketiga-tiga revolusi ini berlaku akibat rakyat-rakyat di negara-negara mereka ini ditindas oleh satu kuasa, tak kiralah sama ada raja ataupun penjajah. Kalau contoh dekat Inggeris, rakyat di Inggeris memperjuangkan hak asasi rakyat. Sebab dekat Inggeris ini, yang memerintahnya adalah raja, dan raja mereka berkuasa mutlak. Okey, dan disebabkan oleh inilah di mana rakyat-rakyat rasa tertindas sebab kuasa raja ni terlalu besar. Okey, jadi sebabkan itu rakyat-rakyat Inggeris ini telah menggulingkan sistem raja dengan menukar raja berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan. Apa ini raja berperlembagaan? Maksudnya raja yang mempunyai undang-undang, raja yang mengikuti undang-undang, undang-undang tertinggi. Walaupun dia seorang raja, maksudnya walaupun dia adalah seorang raja, tapi kalau dia ada lakukan kesalahan, dia boleh didakwa. Itu maksud raja berperlembagaan. Jadi rakyat akan rasa lebih selamat. Itu adalah orang kata konsep idea asal negara bangsa mereka. Okey, so kita tengok yang kedua, revolusi Perancis. Okey, masih juga rakyat-rakyat Perancis ini ditindas oleh sistem raja yang sangat-sangat kejam. Okey, di mana raja ini mempunyai satu orang kata golongan-golongan kerabat raja dianggap status tinggi, rakyat-rakyat dianggap rendah. Sebabkan itulah kenapa rakyat-rakyat Perancis memperjuangkan hak kebebasan dan persamaan. Maksudnya rakyat Perancis tak nak ada golongan atasan, golongan aristokrat, kita panggil golongan-golongan bangsawan dengan ada golongan-golongan bawahan, tak nak. Mereka nak semua manusia itu sama. Okey, sebabkan itulah kenapa rakyat-rakyat Perancis telah menolak sistem raja Perancis daripada raja berkuasa mutlak kepada sistem republik, iaitu sistem di mana pemilihan pemerintahan itu berdasarkan pilihan raja. Mereka pilih presiden. Dan presiden ini akan ditukar-tukar mengikut pilihan raya. Okey, itu adalah dekat Perancis. Dekat Amerika pun mempunyai konsep yang lebih kurang sama, di mana Amerika ini merupakan satu tanah jajahan British, sama macam tanah Melayu. Okey, dan British telah menindas rakyat-rakyat Amerika, dan sebabkan itulah kenapa orang-orang dekat Amerika ini cuba menentang penjajahan British untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Dan kalau kamu tengok ketiga-tiga revolusi yang berlaku ini, semuanya berkaitan dengan hak-hak rakyat-rakyat yang ditindas. Itu adalah orang kata satu konsep kecil yang korang boleh belajar mengenai negara bangsa Eropah moden, di mana rakyat
adalah yang paling utama. Okey, so itu yang membawa daripada idea kewujudan ini kepada ciri-ciri negara bangsa Eropah moden. Kita tengok apa ciri-ciri, macam mana kita nak tahu konsep negara bangsa Eropah moden. Bagaimana kehidupan orang-orang Eropah, apa yang mereka kehidupan mereka berdasarkan ciri-ciri apa. Yang pertama adalah hak rakyat. Ini yang saya cakapkan tadi. Okey, rakyat adalah yang paling utama. Okey, tak kiralah walaupun ada presiden ke, ada perdana menteri ke, ada kerajaan ke, semua ini, semua rakyat, perdana menteri, presiden semua, mereka berkhidmat untuk rakyat. Rakyat yang pilih mereka melalui apa? Melalui pilihan raya. Nanti korang akan belajar melalui pilihan raya ini pada bab yang ke-7 nanti. Okey, so hak rakyat yang paling penting, itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah adanya kerajaan berperlembagaan. Maksudnya kerajaan yang mempunyai satu undang-undang tertinggi. Macam dekat Malaysia, kita ada perlembagaan, okey, dan perlembagaan ni kita letak di atas yang paling tinggi. Maksudnya setiap rakyat perlu mengikuti perlembagaan. Sama juga dengan negara-negara bangsa Eropah moden. Tidak ada dekat dunia pada hari ini negara-negara yang tidak ada perlembagaan. Malaysia ada perlembagaan, Indonesia ada perlembagaan. Nanti kita akan belajar mengenai perlembagaan ini dengan lebih mendalam lagi pada bab yang ke-7 nanti. Okey? So, yang ketiga, kita ada negara bangsa moden. Maksudnya orang-orang Eropah ini melihat bahawa sesebuah konsep negara bangsa itu adalah berasaskan bagaimana mereka menuju ke arah kemodenan. Maksudnya lagi moden negara itu, lagi hebat sesebuah negara Eropah itu. Sebab itu kamu tengok hari ini dekat Eropah, even though dekat mana dekat dunia ini, semua berlumba-lumba untuk mengejar kemajuan teknologi. Tak kiralah kemajuan teknologi mencipta robot ke, cipta senjata ke, bangunan ke, semua negara kat dunia ini semua berlumba-lumba untuk menjadi sebuah negara bangsa moden, dan itu yang dipegang oleh orang-orang Eropah dahulu. Okey, sampai ke hari ini. Okey, negara yang hebat adalah negara yang menuju ke arah kemodenan. Okey, dan yang ketiga, maafkan saya. Yang keempat, okey, persamaan rumpun bangsa dan juga bahasa. Maksudnya sesebuah negara itu, okey, kalau nak wujudkan sebuah negara, okey, rakyat-rakyat ada dalam wilayah itu perlu ada satu bangsa dan juga perlu wujud dalam bangsa yang sama dan juga mentuturkan bahasa yang sama. Kalau contoh dia tuturkan bahasa Perancis, okey, mereka akan jadi satu negara bangsa Perancis. Kalau mereka tuturkan bahasa contohnya bahasa Itali, maksudnya mereka akan dimasukkan dalam negara bangsa Itali. Itu maksudnya, dan ciri-ciri inilah yang mewujudkan konsep negara bangsa Eropah moden itu sendiri. Okey, so kita akan pergi dengan lebih melanjut lagi. Sebab apa? Sebab dekat Eropah ni macam-macam peristiwa yang berlaku. Contohnya peristiwa Perang Dunia. Okey, ini Perang Dunia ni ada berkaitan dengan hak rakyat. Okey, kalau nanti kamu akan belajar pada bab 9 bagaimana Perang Dunia berlaku antara Jerman dengan geng-geng dia, dan juga ada beberapa geng-geng Eropah yang lain. Mereka ni berlawan antara satu sama lain. Perang, boom, Jerman yang kalah. Jerman dengan sekutunya kalah, dan apabila Jerman dengan sekutunya kalah, geng yang menang, iaitu saya buat spoiler sikit lah untuk bab yang ke-9. okey, Perang Dunia Pertama berlaku antara kuasa bersekutu dengan kuasa tengah. Okey, kuasa bersekutu adalah yang menang, dan kuasa tengah ini adalah kuasa yang disertai oleh Jerman dan juga sekutunya. Okey, dan akhirnya kuasa tengah ini yang kalah, dan apabila berlaku kekalahan, kuasa bersekutu telah mengadakan satu persidangan damai. Okey, di mana untuk orang kata menyelesaikan masalah Perang Dunia Pertama yang disertai oleh Jerman dan juga sekutunya. Okey, jadi bila geng-geng kalah dengan geng-geng menang ni telah ada di dalam satu persidangan, akhirnya persidangan damai ini telah mencapai satu deklarasi yang dinamakan sebagai Deklarasi 14 Woodrow Wilson. Panjang saya tak tulis. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Woodrow Wilson. Okey, maksudnya Woodrow Wilson ini yang mencadangkan Deklarasi 14 ni. Okey, di mana deklarasi ini, okey, apa ciri-ciri deklarasi yang cuba diketengahkan dalam persidangan ini adalah di mana dalam nak menentukan satu negara bangsa, rakyat yang menentukan nasib sesebuah negara. Kalau satu wilayah itu, okey,
satu wilayah itu mempunyai satu bangsa yang sama, satu bahasa yang sama. Jadi mereka yang tentukan nasib negara mereka. Mereka yang wujudkan sempadan ataupun negara mereka sendiri. Okey. So, yang kedua, prinsip sempadan berasaskan bangsa. Macam saya cakap tadi, okey, yang keempat tadi. Okey, kalau kamu cakap bahasa yang sama, kamu datang dari bangsa yang sama, kamu akan dimasukkan dalam satu wilayah, dalam satu negara bangsa yang sama. Kalau kamu cakap bahasa Itali, kamu bangsa Itali, kamu menjalankan budaya Itali, kamu akan masuk dalam negara bangsa Itali. Itu maksudnya. Dan konsep inilah, Deklarasi 14 inilah yang dipegang oleh masyarakat Eropah moden sampai ke hari ini. Okey, sebab itu, dan apa kesan dia? Okey, Perang Dunia dan juga Deklarasi 14 ini. Selepas Perang Dunia, kalau tengok kat sini, kalau kamu tengok dekat sini, kesan dia, okey, apabila Austria-Hungary yang merupakan sekutu kepada Jerman, okey, dan juga Jerman, okey, negara yang sangat besar dahulu, okey, sebabkan mereka kalah, mereka telah dibahagi-bahagikan. Okey, yang paling teruk Austria-Hungary. Okey, Austria-Hungary ini telah dibahagi-bahagi, dipecah-pecahkan. Okey, di mana setiap wilayah-wilayah yang dipecahkan ini mereka wujudkan negara-negara baru berdasarkan konsep Woodrow Wilson ini dan juga ciri-ciri negara bangsa Eropah moden. Okey, di mana wujudnya negara seperti Estonia, Finland, Poland dan ada beberapa lagi negara yang wujud daripada pecahan Austria-Hungary dan juga Jerman. Sebab itu hari ini kalau kamu tengok peta dunia, tak ada dah nama negara Austria-Hungary. Yang ada satu negara Austria, satu negara Hungary. Nampak? Okey, itu adalah kesan dia, okey, daripada persidangan Deklarasi 14 ini dan juga ciri-ciri negara bangsa Eropah moden. Itu adalah serba sedikit mengenai konsep negara bangsa Eropah moden. Okey. So, saya rasa sampai di sini saja, okey, video saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share link-link e-tuition kepada semua kawan-kawan korang supaya semua boleh belajar. Dan juga jangan lupa layari website kita orang, etuition.my. Dan yang paling penting, jangan lupakan saya Sehistrozi dalam apa? E-tuition subjek apa kalau bukan subjek sejarah. Okey, bye.